oleh Encik Nur Hashim bin Hamisan, Pengarah Urusan Pewaris Bumi Hijau Sdn Bhd. Beliau mempunyai pengalaman selama 13 tahun dalam bidang fertigasi, pernah menerima anugerah Agropreneur Tanaman Terbaik kategori sayuran di Selangor Agrofest 2018 dan merupakan ikon Agropreneur Muda 2018-2019 Kluster Tanaman Fertigasi di Pavilion Youth Hall AA Maha 2018. Majlis dengan ini mempersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian menjemput saya pada hari ini, dan insyaAllah 30 minit saya akan memberikan maklumat apa yang saya ada kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan pertama sekali, biasalah di Dewan yang besar ni dia agak gugup sikit lah, kan, sebab kurang berhadapan dengan orang ramai. Tapi untuk bermula boleh aku buka video dulu. Seiring pembangunan sains dan teknologi, urusan pertanian turut diinovasikan dalam sistem fertigasi dan hanya memberikan aplikasi terakhir. Urusan di ladang ini boleh dipantau secara efektif. Tanpa perlu ke ladang, usahawan tani boleh memantau ladang dari segi bintang atau di komputer. Dengan perkembangan ini, usahawan tani yang hebat bukan sahaja mampu menjembatkan kos dan tenaga kerja, hasil dan mampu dan lebih berkualiti, sekaligus meningkatkan produktiviti. Laporan yang bersama Raza Jazani Muhammad. Sistem fertigasi bintang memberikan berkaitan dengan IoT direktur bagi membantu usahawan pertanian. Ia dibangunkan syarikat tempatan Green Packet Berhad mengikut aras konsep dan pemahaman petani tempatan hanya pada harga RM18,000 seunit. Ini sebenarnya dikembangkan dengan memerhati dan juga memahami yang lebih mendalam petani-petani di Malaysia. Maksudnya di sini dari segi penggunaannya, kami tidak menggunakan bahasa-bahasa negara luar ataupun konsep-konsep yang susah untuk dipelajari. Bahkan ini mengikut kursus fertigasi kita ataupun mengikut kaedah-kaedah SOP semua sedia pakai di industri. Sistem berkenaan mempunyai alat sensori untuk meningkat kepekatan baca dan kualiti air dalam tangki siraman. Selain memahami keadaan suhu dan kelembaban udara di ladang, sebelum segala data air tanah dan direkodkan dalam sistem tersebut. Penggunaan teknologi IoT ini memudahkan usahawan aplikasi untuk menguruskan ladang mereka pada bila-bila masa di mana sahaja menggunakan aplikasi ini. Tanpa perlu ke ladang, usahawan aplikasi boleh memantau tanaman dari jauh. Data yang dikumpul IoT itu boleh diakses melalui aplikasi mula alih di telefon pintar atau di komputer. Harapan kemudian boleh disampaikan kepada pekerja di ladang untuk sebuah urusan. Menurut usahawan fertigasi Ciri Merah dan Encik Kamisan di Kuala Lumpur Selangor yang telah menggunakan IoT itu berkenaan, hasil tanamannya semakin meningkat. Dia berjaya menghasilkan 13 tan Ciri Merah berbanding 10 tan produk semusim berbanding sebelumnya. Rakam pendapatannya juga bertambah lebih 20%, iaitu dari RM18,000 ke RM25,000 keuntungan mingguan. Antara baik dan kelebihan smart fertigasi ini yang pertama dapat menjembatkan bagi. Serta yang kedua dapat menggunakan kredit. Kalau secara fertigasi biasa, sehingga kita menggunakan orang untuk pengawalan pengurusan ladang. Dengan smart fertigasi kita ni, satu orang tenaga kerja boleh menguruskan 1 ataupun 2 hektar. Bila menggunakan smart fertigasi yang sangat menarik pada pengusaha dalam hati. Melihat kepada keupayaan teknologi itu sebagai pemakin perusahaannya, Hashim bercadang untuk menambah projek fertigasi miliknya sekaligus menyumbang kepada keperluan hasil pertanian negara. Ketika ini, selain membekalkan produk Ciri Merah ke pasaran sekitar Kuala Lumpur, produknya juga telah diekspor ke Jeddah, Arab Saudi. Dengan cabaran verifikasi 4,6% awal penempatan harus lebih lagi menggunakan teknologi dalam mengukurkan data mereka. Ia penting lepas usahawan verifikasi Ciri Merah menggunakan teknologi IoT terus yang mampu menghasilkan produk yang tinggi dengan peningkatan 30% tanaman.
pengembangan kota. Okey, itu sedikit video daripada saya lah. Okey, tapi yang hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan penggunaan smart farming. Dalam ni siapa yang dah menanam? Ada tak? Boleh angkat tangan. Yang dah menanam secara vertigasi ada tak? Okey, ramai kan? Oh, ini tak akan. Oh, ramai kan? Okey, so maksud dia saya rasa semua orang faham lah dan tahu untuk menanam secara vertigasi 1 ekar akan memuatkan 4,000 ataupun 5,000 polybag. Saya rasa semua orang tahulah calculation tu kan. Agak-agak berapa pekerja yang kita perlukan? Berapa orang? 1 ekar berapa pekerja yang diperlukan untuk tanaman secara vertigasi? Berapa? 2 orang? Seorang? Oh, hebat, seorang. Macam saya 2 orang lah. Yang mana seorang digajikan bermula daripada 1,300 sehingga 1,500 lah. Ada bonus setiap tahun. Lepas tu 2 orang kan, so sebulan kita kena berbelanja sehingga 2,300. Nanti saya tunjuk 2,600. So saya akan tunjuklah bagaimana penjimatan penggunaan apabila diaplikasikan, diadaptasikan dengan sistem smart farming lah. Okey. Pantau ladang menggunakan telefon pintar. Ini yang terbaru lah. Dengar mula-mula memang rasa macam boleh ke, tak boleh ke, dan macam mana kaedah dia. Okey, yang mana kalau kita tengok satu elemen teknologi yang diserapkan dalam sistem vertigasi yang menggunakan IoT, Internet of Things, akses data tanpa had di mana-mana saja. Baru ni saya ada bersama dengan program UAM, Unit Agama Muda, pergi ke Jepun bersama dengan pengarah UAM. Dia melihat sendiri boleh ke tak boleh. Yang mana saya boleh kawal ladang saya di Jepun dan saya tunjuk kepada dia dan akhirnya nampak boleh berfungsinya sistem smart farm ini walaupun kita tak berada di ladang, walaupun berada di luar negara, cuma kena ada internet. Kalau tak ada internet, tak ada wifi handset kita, tak boleh kawal kita punya ladang. Okey, cabaran yang dihadapi oleh petani macam saya contohnya, kebanyakannya pertama Malaysia hanya hujan dan juga panas. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Kita tak ada signing, kita tak ada alert dan juga tak ada bersedia awal. Tapi bila ada sensor dan juga beberapa elemen-elemen perkara yang boleh membantu kita memberitahu sekejap lagi, sejam lagi, 2 jam lagi akan hujan. So kita boleh ready dan kita boleh bersedia lah. Yang pertama, air dan iklim, kekurangan air dan juga kualiti air yang rendah, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ini yang saya paling kebanyakan kita tak bersedia, tahu-tahu dah hujan, tahu-tahu panas kan. Yang kedua, hasil keluaran sumber yang terhad, utility, bajet, tenaga kerja dan lain-lain lah. Dan juga komitmen terhadap kualiti dan juga konsisten tanaman. Pantauan ke ladang dengan lebih kerap. Tanpa menggunakan smart farming, terpaksa hujan pun kena pergi ladang untuk mati kampak. Contoh dia lah, kalau kita tak nak buat penyiraman. Dan yang ketiga, tanah yang kurang sesuai untuk diusahakan, tanah yang terhad. So vertigasi salah satu solusi dia dan juga smart farming lah. Dan yang keempat, tenaga kerja. Kurang minat dalam bidang pertanian, terutamanya golongan muda. Siapa yang dalam ni, dulu masa sekolah, dia bercita-cita nak jadi petani. Ada tak? Saya dulu abang belajar, akak belajar, memang kerja dia besok dah besar nak jadi petani. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tapi hari ni cuba nak jadi petani. Betul tak? Sebab apa? Sebenarnya industri pertanian tak semua orang suka dan tak semua orang minat. Betul tak? Sebab apa? Dia panas, hujan dan susah. Dan pertanian ni orang persepsi dia adalah di hujung waktu, senja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Betul tak? Tetapi dia lupa, pertanian adalah pendapatan yang unlimited. Cakap je sehari nak berapa ribu, cakap je sehari nak berapa puluh ribu. Kita boleh sendiri merangka pendapatan kita. Asalkan ada ilmu dan juga 16 jam tadi tu lah, yang doktor tadi beritahu kan, yang tu memang betul lah. Bila saya menanam ni, ada 10,5 ekar, kerja dia sampai 2 pagi, 3 pagi, tak pernah cukup hasil. Itu memang tak dinafikan lah. Okey, dan juga permintaan upah yang tinggi dan juga kurang berdisiplin lah. Sebab disiplin pekerja yang menyebabkan kegagalan projek kita. Hari ini kita masukkan elemen smart farm ini adalah tujuannya untuk memberi ketepatan dan juga konsisten sepanjang masa daripada hari-hari, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Kita akan berlaku
ketepatan dan juga konsisten kita punya cara bekerja, dan juga fungsi dan juga kelebihan memudahkan usahawan untuk melihat ketepatan sukatan baja. Maksud ketepatan sukatan baja, saya rasa siapa yang dah pernah navigasi dia maklumlah baja A kena tuang ke dalam tangki 600 galen, betul tak? Baja B kena tuang dalam tangki 600 galen. Pernah tak berlaku masa tengah nak tuang tu tertumpah? Pernah tak? Kan? Lepas tu kita tengok pekerja bagi tahu yang A tak habis, yang B dah habis. So tidak berlaku ketepatan. Tapi dengan smart farming ni kita membantu daripada segi kecuaian dan juga ketepatan tu akan lebih baik. Ianya berlakulah. Dan juga ketepatan sukatan isi dan juga baja, campuran baja yang dilakukan secara manual adalah tidak sekata dapat mengurangkan kos penggunaan baja sehingga 30%. Yang ni saya nak jawab tadi kepada sahabat yang bertanya tadi. Macam mana dia mengurangkan baja sehingga 30%? Siapa yang menanam secara vertikasi pasti dia maklum. Kepekatan baja perlu dibagi pada peringkat pertumbuhan, betul tak? Pokok kecil kita bagi contoh dia 1.5 kepekatan. Nanti pokok dah berbunga bagi 1.8 ataupun 2.0. Pokok dah berbuah bagi 2.3. Lepas tu pokok dah nak harvest kita bagi 2.5 ataupun 2.7 kepekatan dia punya baja. Tetapi tuan-tuan tahu tak? Dalam penemuan kita, kajian kita, sebenarnya baja ni tak perlu dibagi terlalu tinggi sehingga 2.7, 3.0, 3.5, tak perlu. Kita jumpa perkara ni lah, yang mana hanya 2.0 sebenarnya dah memadai dan pokok akan lebih handsome kalau menggunakan kaedah ini. Nanti saya tunjuk. Okey, dapat mengurangkan kos penggunaan baja dan juga meningkatkan hasil dan juga grade cili lah. Peningkatan hasil sehingga 20-30%, peningkatan jumlah hasil cili merah grade A. Grade A lebih banyak sedikit berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Dan juga kelebihan dia mengurangkan tenaga bekerja. Saya bagi contoh, apabila menggunakan smart farming, tanam cili bukan tanam timun ke. Kalau timun seorang boleh buat lah. Tapi kalau cili saya rasa memang tak boleh buat. Kalau seorang secara manual, mesti kena secara smart farming. Yang mana seekar hanya seorang. Kalau dia dah expert, dia boleh jaga 1,5 ekar. Yang mana setahun kita boleh jimat sehingga 13 ke 14 ribu ringgit. So kita jimat seorang pekerja. Dan yang keempat, pantau daripada hujung jari. Pantau hujung jari bukan bermaksud kita tak pergi ke ladang. Kita tetap pergi. Walaupun kita tak berada di ladang, kita boleh monitor. Ladang kita ni sekarang tengah proses apa, akan berlaku apa, kita akan dapat. Dan yang paling menarik apabila menggunakan smart farm ni, mendapat maklumat SMS berkaitan dengan kebun. So kalau tengok kat hujung sana tu adalah contoh dia. Kita dapat maklumat. SMS akan beritahu kita apa yang berlaku dekat ladang. Pam tengah hidup ke, pam tengah mati ke, baja tengah bacun ke apa, semua dibagi tahu dekat kita. Okey, ini kajian kita lah, perkhidmatan penggunaan baja bila menggunakan sistem smart farming. Pengairan dengan jumlah bacaan isi baja yang betul pada peringkat yang tepat, perkembangan pokok yang baik. Jadi tanpa smart farming dia ada perbezaan. Apabila menggunakan smart farming pun ada perbezaan. Okey, ini adalah pendapatan ya. Okey, ini adalah anggaran kos pendapatan 1 ekar 4,000 polybag. Ini untuk cili saya bagi contoh cili sebab saya lebih banyak tanam cili berbanding tanam dengan halia dan juga timun lah. Okey, 1 hingga 2 tahun 48,000 per musim, rata RM6, harga RM6. Tapi sedikit saya nak kongsi pada tuan-tuan, lepas ni kalau tanam cili, hasil tersebut hantar ke Kuala Langat. Kita memberi jaminan grade B dan C harga RM6 sepanjang tahun. Start bermula bulan 8 ni lah. Okey, jadi purata 2 kilo lah. Siapa dapat 2 kilo ke atas, dia dah mula mahir dan tahniah supaya akhirnya nanti bila dah mahir, dia akan dapat lebih meningkatkan kita punya hasil lah. Okey, ini adalah anggaran kos dan pendapatan 1 ekar 4,000 polybag. Yang mana kalau kita tengok, ini tanpa smart farming ya. Kalau tengok yang atas ni tanpa smart farming, yang bawah ni dengan smart farming. Okey, kos dia ada berbeza sedikit lah sebab tu ada tambahan untuk berbelanja dengan membeli sistem smart farming ni lah. Ni yang kita katakan tadi. Okey, pakat maksud dia pantau, kawal dan juga terima notifikasi. Tuan-tuan tahu tak, apabila kita dah setting suhu mencecah 38 darjah Celsius tahap kepanasan, kita dapat SMS. Dia bagi tahu ladang kita, tanaman kita tak cukup air.
Kalau kita tak ada kat ladang, on the spot kita boleh buat ekstra penyiraman. Kita boleh aktifkan kita punya sistem dan kita boleh siram tambahan 5 minit ataupun 4 minit secara terus tanpa pergi ke ladang. So notifikasi ni yang menarik lah. 98% suhu kelembapan pun kita dapat SMS yang mengatakan ladang itu hujan. So kita boleh tukar schedule ataupun kita boleh matikan schedule kita silent mode yang mana tak perlu siram, ataupun kita nak ubah sehari sekali nak siram ketika musim hujan. So ini yang menariknya dalam smart farming, siapa yang menggunakan sistem ini lah. Okay, ini yang saya cakap tadi, kat mana yang menguntungkan dan juga memberi penjimatan kepada penggunaan baja. Yang ni saya dah guna lah. Normal sebelum saya guna smart farming ni, yang pertama sekali saya akan bancur baja dekat tangki 600 gallon pagi-pagi. Katalah keberkatan dia 2.0. Pagi-pagi saya akan bancur sekali sampai pekat, cek isi liter, dah dapat 2.0. Saya akan biar ikut timer yang biasa dia akan pump, ikut jadual yang kita dah setting lah. Pukul 8 pagi memang betul, pokok akan dapat 2.0. Bila pukul 10, agak-agak pokok dapat berapa kepekatan baja dia. Dia tidak sama, dia akan dapat lebih kurang 1.8 ataupun 1.7. Nanti tengah hari dia akan dapat 1.5. Makin petang dia makin cair. Sebab apa? Sebab baja yang ada dekat tangki tu dia meledak. Ini contoh data, ini data sensor yang memang kita dah letak setiap polybag. Satu plot menggunakan smart farming, satu plot lagi tidak menggunakan smart farming. Kalau kita tengok data dia tak begitu menarik. Ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. So mana yang naik ni masa tengah bancur baja, mana yang tak bancur baja ni dia akan turun. So pokok akan dapat kepekatan yang tak sepatutnya dia dapat lah. Sepatutnya kita bagi 2.0 dia akan dapat 1.8, 1.7 ataupun 1.5. So ini yang berlaku, yang kita jumpa lah penemuan. Tapi bila guna smart farming dan kita mix dahulu sebelum hantar pergi ke ladang setiap waktu, dan dia akan dapat kepekatan baja dan juga konsisten baja tersebut yang mencukupkan nutrien setiap pokok. So tak perlu lagi kita nak bagi isi terlalu tinggi. So kat situ kita boleh dapat mendapatkan penjimatan baja lah. So dulu saya pakai sampai 3.0, 3.5 kepekatan baja. Bila dah guna dan nampak data ni hanya 2.0 yang paling tinggi, dan sekarang dapat menggunakan lebih kurang mengurangkan lebih kurang dalam 10 ke 15 set baja. So bayangkan satu musim saya dapat jimat lebih kurang dalam RM1,500 untuk penggunaan baja. Tengok berskala lah, kalau 1 ekar lagi sikit, lagi besar, lagi banyak dia punya penjimatan. So ini perbandingan yang kita dah lihat dan kita dah nampak dia punya perbezaan penggunaan smart farming dengan tidak menggunakan. Okey, sebenarnya dalam program smart farming ni kita dah ada 4 versi ya. Jadi versi yang pertama, ni membaca sahaja. Versi yang kedua adalah untuk meracun sahaja. Dan yang ketiga membaca dan meracun. Dan yang keempat ni membaca dan meracun tetapi dia lebih mesra dan juga lebih mudah diuruskan. Okey. Kesemuanya boleh dipakai. Kalau kita tengok kat sini ni ada sensor hub dia. Ini bin segala dia menerima arahan dan juga memberi arahan. Arahan hujan dia terima, dia bagi kita kita. Arahan panas dia menerima, segala sensor punya arahan dia akan memberi kepada kita. Dan semua data-data ni akan disimpan dekat cloud. So kita boleh download, kita boleh letak dekat email kita dan kita boleh guna bila-bila masa. Tapi saya nasihat kalau guna sistem ni kena download setiap seminggu, jangan download sebulan ataupun setahun. Nanti terlalu lama untuk masa kita download. Okey. Ini adalah penemuan-penemuan sampel-sampel laporan yang kita dapat. Waktu malam kalau kita tengok isi dia akan lebih tinggi berbanding dengan waktu siang. Ini penemuan-penemuan yang kita jumpa lah. Ini ada graf chart dia iaitu suhu udara. Ini suhu udara dan juga suhu kelembapan. So data ni dulu saya memang tak tahu baca. Memang saya belajar sampai SPM. Memang tak mahir langsung berkenaan dengan segala nak baca apa benda lah graf ni kan. Tapi apabila kita ada keinginan nak berjaya, nak belajar dan ada orang membantu kita, insya-Allah kita boleh tahu dan kita boleh berjaya. Okey, ini adalah contoh dalam sistem. Sebenarnya dalam dashboard dalam asset kita boleh setting. Bila dah masuk dalam sistem tersebut, kita boleh klik dekat setiap kita punya plot. Yang mana kalau kita tengok yang dekat sini kita boleh ambil. Bila kita tekan saja dia akan keluar ni dashboard yang ni pula. So kita boleh nak kita tahulah musim yang keberapa, tanam apa, berapa hari bulan dan juga tarikh penuai bila.
So benda ni dia akan secara automatik, dia akan jalan secara dalam schedule lah. Dan yang saya paling suka sangat dalam sistem ni adalah dia memberi real data kepada kepekatan baja yang kita guna. Dekat Excel kita boleh tahu berapa yang kepekatan baja dekat ladang. Itu yang menarik dia lah. Dan jika baja tak habis, baja masih mencukupi di kala biru lah, dan tak ada isyarat dan dia bagi tahu mencukupi. Tetapi apabila sistem kita ni alert dekat kita, baja dah habis, dia akan warna merah tidak mencukupi dan kita akan dapat SMS. Kita boleh setting dekat SMS, dekat WhatsApp boleh, dekat Telegram boleh, ataupun dekat email. So terpulang nak setting yang mana lah. Lepas tu yang button hijau ni, kalau dalam dashboard kita tekan, dia akan aktif, dia akan hidup. So bila dah hidup, kita nak tahulah berapa minit kita nak pump, lepas tu kita tekan lagi sekali, dia akan matilah. Yang ni kita boleh kontrol, boleh kawal di luar ladang kita. Okay, yang ni suhu yang kita dah setting lah. Setiap kali ada masa kepanasan dan juga kelembapan, dia akan alert dekat kita apa yang berlaku dekat ladang. So schedule, kita akan klik dekat schedule, so akan keluarlah schedule kita. So katakanlah hari ni hujan, kita dapat alert. Baru bangun pagi ya, nak mandi ya, dapat alert hujan. So kita tutup je button ni. Sekarang on, kita akan off. Semua mixing dan juga irigasi kepada ladang ni dia tak berlaku, dia akan move silent. So nanti tengah hari ke pukul 10 nampak dah okey balik, baru kita on balik. So dia mudahlah dekat ladang, dia takkan buat penyiraman. Sebab apa? Hari dah hujan pagi-pagi kan. Okey, ya, jadi kita boleh setting lah. Nak siram baja, nak hari-hari boleh. Nak buat 5 hari sekali boleh. Nak buat 2 hari sekali membaca pun boleh. So itu mood pada kita pada pembesaran buku lah. Tengok pada kita punya teknik pembacaan. Okey. Kat sini kita boleh setting lah dia punya kekerapan dan juga penyiraman kita setiap hari. Jadi yang saya paling suka sebab perkara inilah yang membantu kita untuk lebih alert, untuk lebih tahu tak ada dekat ladang apa yang berlaku dekat ladang kita. Kalau kita tengok kat sini, kebun sejahtera tangki A tidak mencukupi, sila semak. So kita tahu dah dekat ladang mesti tak cukup mati baja dekat tong A. Dan juga apabila suhu udara melebihi 38 darjah Celsius ni, kita akan dapat alert, sila ambil perhatian. So kita nak tahu kalau tak dekat ladang, kita tengok CCTV lah. So kalau pokok dah layu, confirm memang tak cukup air, kita kena buat ekstra penyiraman secara auto melalui smartphone di luar ladang lah. Dan ini kelembapan, so suhu melebihi 98 darjah Celsius kelembapan, kemungkinan hujan disediakan, sila ambil perhatian. So kita boleh buat mode silent pula. So tak payah membaca lah. Sebab apa? Dah tahu dah hujan. So perkara-perkara ni kita boleh, dia membantu kita daripada kecuaian, daripada pembaziran, dan insyaAllah membantu kita untuk meningkatkan hasil. Okey, ni graf dia lah yang kalau kita tengok 22 sehingga 2 Mei. Okay. Ini data daripada 22 hingga 24 April 2019. So setiap 15 minit data tersebut akan disimpan di cloud dan kita boleh download daripada cloud. Okey, saya tak guna baja lebih daripada 2.15 pun. Paling tinggi pun saya pakai 2.1 lah. Ini penemuan-penemuan yang kita guna sepanjang kat sini yang berlakunya perkhidmatan. Dulu kalau kat sini bila dah tuai saya akan guna baja sampai 3.0, 2.7, 3.5. Baru pokok cukup makan. Tapi bila dengan penemuan kita ni nampak 2.0 ni dah memberi kecukupan untuk baja memerlukan nutrien yang baik. Okay. Yang ni yang kita punya penyemburan, yang tadi membaca. So yang ni penyemburan. Mula-mula kita buat POC dia adalah pembacaan. Yang kedua batu adalah kawalan serangga perosak. Macam doktor tadi kata, kita sepatutnya dah mula mengamalkan amalan makanan yang baik. Dan semua orang wajib kena ada MyGap. Wajib selepas ni wajib kena ada. Sebab apa? Dia memberi kebaikan kepada petani itu sendiri dan juga kepada pengguna. Dan yang menariknya, apakah tindakan kita sebagai petani untuk memberi
satu perubahan daripada menggunakan chemical sepenuhnya, boleh menggunakan separuh chemical. Sebab sebenarnya kita boleh tidak guna organik, tetapi yang menjadi masalah adalah semburan. Betul tak? Sebab organik dia tidak membunuh ataupun dia tidak mematikan, hanya memberi halau ataupun sekadar biasa kita boleh katakan menghalau sajalah. Tapi kita sebagai petani kalau nak hari-hari spray memang tak larang lah, nak menggendong tong galas ataupun nak tarik kita punya pump power spray. So memang boleh dikatakan menjadi sebab kenapa tak pergi kepada hanya mesin organik, pengawalan secara organik lah. Jadi saya melihat untuk ke depan akan datang dengan sistem ini dia boleh membantu kita menggunakan separuh organik dahulu. Apabila dah mahir menggunakan separuh organik, kita boleh tukar kepada 100% pengawalan secara organik. Walaupun baja belum kita boleh tukar lagi lah kepada 100% organik lah. Cara kaedah dia yang kita lihat dekat sini yang kita dah bangunkan pertama adalah pembacaan dia campuran pesticide dia. So kita kalau boleh nak elak manusia pegang walaupun ada setitik racun, sudah takkan pegang dah selepas ni lah, walaupun bekerja ke kita ke dah takkan pegang. Sebab apa? Kita dah letak siap-siap dia punya bekas dekat dalam sistem ni lah, dalam tong ni. Ataupun botol yang sedia ada yang kita beli pun kita boleh letak sekali lah. So ada mesin yang akan sedut. Okay, ini adalah button-button yang kita boleh setting juga, aktifkan setiap kita punya penjadualan schedule kita punya penyiraman. Dan meracuni juga dia ada memberi alert kepada kita. Lagi 5 minit kita nak buat penyiraman, dia akan alert kepada kita mengatakan kita akan bersedia untuk buat penyemburan. Dan bila penyemburan dia akan bagi tahu kita lah, kan? Perhatian semburan kawalan sarana property sertifikat farm telah selesai. So dia bagi tahu kita dah siap belum. Dan bila nak kita spray pun dia akan maklum juga dekat kita. So lepas ni macam mana cara kaedah dia? Kalau kita tengok cara semburan dia, ini salah satu mula-mula. Mula-mula ni kita sembuh secara daripada atas menggunakan nozzle saja. Bila kita dah buat selama 2 musim, kita nampak tak efisiennya ketika musim buat pokok dah besar. Bila pokok dah besar, baru daun tak kena bagi pokok cili. Sekarang ni kita tengah tukar kepada railing pula. So railing ni dia akan cover bawah daun. Dia tak cover atas tapi dia cover bawah. Tak sempat saya nak masukkan dekat slide lah. So railing tu dah siap. Saya tak nak bagi tahu kat sini, dan kena datang ke tubuh saya lah. Saya akan tunjuk. Okey, ni ladang saya lah. Okey, yang ni di Sejangkang, sebelah kanan di Sejangkang, yang belah kiri ni di TKPM Bukit Canggang. Saya salah seorang peserta TKPM Bukit Canggang. Okey, yang ni di Sejangkang. Okey, yang ni saya lah ni. Okey, yang ni di pusat pengumpulan sebelah. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya. Sebab launching last pun dah bunyi. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan dan juga semua yang hadir. Kita buka kepada sesi soal jawab. Ya, silakan Tuan. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal tanaman gili cili kan. Macam tuan cakap tadi, tanam cili saja kan. Tapi musim kedua tanam cili tu macam cili pula. Saya ada 4 kebun. 2 kebun tu memang tak pernah tukar tanaman lain. Memang cili je. Dalam 13 tahun. Dia punya efek dia macam mana? Efek maksudnya? Efek dari segi penyakit. Penyakit. Saya biasanya sebelum nak tanam semula, saya akan buat pembersihan satu ladang. Ada satu rumpun dan juga ada buat pengawalan serangga setiap satu ladang. Dan yang paling penting dalam rumah semai kena buat pengawalan semburan untuk serangga. Kokopit ni? Kokopit selagi ada saya pakai. Buat masa ni saya rawat dengan klorak sahaja. Ada soalan lagi? Okey, ada soalan?